Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekh musannif hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'du. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Dan ditiga-tigakan bagi yang dibasuh dan yang disapu. Kita sambung lagi muzakarah kitab Matla'il Badrain wa Majma'il Bahrain karangan Syekh Muhammad bin Ismail Daud Al-Fatani Al-Makki rahimahullahu ta'ala. Kalau kita jawinya pada muka surat 17. Kita Rumi itu tak pastilah, mungkin ada yang tanda kan. Kita cuti kat sebulan ni tak tahu berhenti di mana tu muka surat berapa kalau di kitab Rumi. Kalau kita Jawi ni muka surat 17. Katanya muallif rahimahullahu ta'ala, dan ditiga-tigakan, yakni orang panggil ditaslis, sunat ditiga kalikan, itu mana ditiga-tigakan. Bagi apa sunat ditiga-tigakan? Bagi yang dibasuh, yakni bagi anggota wudu yang dibasuh dan yang disapu. Dah. Kalau yang dibasuh tu mana? Muka, tangan sampai ke siku, kemudiannya kaki. Itu orang panggil hak dibasuh. Kalau yang disapu tu kepala. Kepala atau rambut yang berada di dalam hak kepala. Satu lagi sapunya ialah moza, atau khuf kita panggil, itu sapu.
Bukan basuh dah kata ni. Sapu. Kalau gitunya sunat ditaslis, dibasuh atau disapu dengan 3 kali. Tu. Karena sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal daripada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Annahu da'a bima'in, bahawasanya Sayyidina Uthman satu harinya minta orang buat mari air ke dia. Fatawadda'a indal maqa'idi, kemudiannya setelah dibawa air, Sayyidina Uthman pun berwuduklah berdekatan dengan tempat duduk dia. Fatawadda'a salasan, maka berwuduklah Sayyidina Uthman bin Affan setiap kali basuh atau sapu itu 3 kali. Summa qala li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudiannya Sayyidina Uthman pun kata kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Uthman tak kata ke apa, dia tanya. Sayyidina Umar kata, hal ra'aitum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala hadha? Adakah kalian semua melihat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan seperti ini? Yang ni basuh tu 3 kali. Qalu, lalu jawab oleh sahabat-sahabat Nabinya, na'am, ya. Maknanya sahabat-sahabat Nabi yang lain pun mengikrar, mengakui bahawasanya mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam basuh 3 kali pada tiap-tiap anggota wudu. Begitu juga dalam satu hadis yang diriwayat oleh Imam Nasa'i daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, dia cerita jaa a'rabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu harinya datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluhu 'anil wudu'i, menanyalah orang Arab Badui A'rabi tadi itu akan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wudu, bagaimana nak berwudu. Kemudiannya fara'ahu, maka melihatlah A'rabi itu akan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam al-wudu'a, berwuduknya Nabi itu salasan 3 kali. Jadi Nabi itu praktik selalu di hadapan A'rabi itu. Bukan ajar dengan cara kitab gini dah. Pakai Nabi ambil air semaya tu kan selalu dah depan A'rabi tu. A'rabi tu pun tengok Nabi basuh 3 kali muka, 3 kali tangan, sapu 3 kali kepala, basuh 3 kali kaki. Summa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sabda, hakazal wudu, nilah lagu nilah, ambil air semayanya lagu nilah, mengambil wudu. Faman zada ala hadha, barang siapa yang melebihi daripada 3 kali ni, mana melebihi daripada 3 kali basuh setiap anggota wudu yang basuh dan 3 kali sapu bagi anggota wudu yang basuh sapu, faqad asaa wa ta'adda, maka sesungguhnya telah melakukan keburukanlah dia dan melampaui batas, wa zalama, dan berlaku zalim. Kalau gitunya bagaimana nak faham tu? Nama kita kata haram dah pula. Tak boleh lebih pada 3 kali ni, haram, batal wudu. Kalau zahir hadis nampak lagu tu kata ni. Maka sebab tu lah hadis tu walau sahih mesti kita kena ambil pengajaran ataupun pengertian daripada ulama. Kemudiannya Imam Nawawi rahimahullahu taala, dia syarah, dia kata wa qad ajma'al ulama'u, dan sesungguhnya telah ijma' sekalian ulama ala karahati ziyadati, di atas makruh melebihi ala salasi, di atas 3 kali. Jadi melebihi daripada 3 kali basuh itu ialah makruh. Tapi yang dimaksudkan lebih 3 kali basuh itu mana? Wal muradu bis salasi, dan yang dimaksudkan dengan 3 kali itu ialah al-mustaw'ibatul wudu,
Bukan. Al-mustaw'ibatu lil 'udwi. Itu. Yang dimaksudkan dengan 3 kali itu ialah al-mustaw'ibatu lil 'udwi. Air yang mengalir atau meratai bagi sekalian anggota tersebut. Tuh. Nah. Tu nampak tak? Maknanya kita basuh mula-mula ke. Kadang-kadang ada lagi hak tak rata, betul tak? Kita pun basuh kali kedua. Hak tu tak kira lagi tu. Tak kira kali pertama lagi tu. Nah, yang dikira kalau panggil nak mula hak pertama jadi jadi lepas pada tu ialah kedua dan ketiga tu ialah hak meratai. Hak rata dah kita basuh tu. Nah, tak ada dah orang panggil bahagia-bahagia hak tak kena air. Dah. Lagu tu. Tengok. Wa amma dan adapun idza apabila lam tastawi bil udwa. Apabila tidak mengalirlah air tersebut tu tidak mengalir, tidak meratai akan anggota illa bi gharfataini. Melainkan dengan 2 kali basuh. Fahiya ghuslatun wahidatun. Maka hak 2 kali basuh tadi tu baru basuh hair yang pertama je baru. Ingat tu. Nah, jadi pun kita basuh muka kita ambil air basuh muka. Kadang-kadang ada lagi hak tak rata ni. Jadi hak tak rata tu basuh hair kita hak pertama tu bukan pertama lagi. Nah, sehinggalah kali kedua kita basuh tu baru rata. Maka 2 kali basuh tadi tu dikira baru satu kali. Tu lagu tu ni. Lepas tu kita pun basuh pula sekali lagi. Barulah jadi 2 kali. Lepas tu basuh pula sekali lagi, baru 3 kali. Jadi 4 kali basuh tu. Nampak tak? Jadi kalau tanya, 3 kali tu nak kira di mana? Kira hak rata. Baru sekali. Jadi kalau tak rata lagi, mula-mula kita basuh pak muka ke, tangan ke, tak kira lah. Tak rata lagi hak mula-mula kita basuh. Ia tak kira lagi basuh yang pertama tu. Maka kalau orang panggil kali kedua kita basuh tu baru rata, maka 2 kali basuh tadi tu baru ghuslatun wahidatun. Baru basuh satuan. Baru satu basuhan. Gitu. Barulah hak selepas tu dikira yang kedua, dan selepas yang kedua kita basuh tu baru dikira yang ketiga. Ingat tu. Nah. Jadi kadang-kadang kita tengok mana yang ni 4 kali ni makruh ni. Jangan duk gaduh hukum. Nah, barangkali hak mula-mula yang basuh tu tak rata lagi. Yang kedua pun boleh jadi tak rata lagi. Yang ketiga baru rata. Baru basuh yang pertama baru. 3 dah kalau tengok zahir tu. Padahal 3 kali basuh tadi baru ghuslatun wahidatun. Baru basuh yang pertama ya baru. Lepas tu dia basuh kali kedua, kali keempat tu baru basuh yang kedua. Kali kelima tu baru basuh yang ketiga. Itu yang dimaksudkan 3 kali basuh. Itu dah. Jadi ingat, nak dikira 3 kali itu setelah basuhan yang pertama itu meratai pada anggota wudu. Jadi kalau masih belum meratai, sehinggalah dengan 2 kali basuh atau 3 kali basuh, maka ketika tu baru dikira satu basuhan sahaja. Lepas tu baru dikira kali kedua dan kali ketiga. Ya baik tu. Habis. Dan hasil ni dapat. Dan hasil makna dapat. Hasil ini dapatlah. Dapat meniga-niga, maknanya dapat pahala taslis. Pahala tu. Nah, kadang-kadang kita ambil rengeh-rengeh, nak? Ambil rengeh-rengeh je. Tak apalah, sunat je, jangan. Walaupun sunat tu pahala kita tak tahu pahala kita nak jadi dengan hak mana ibadat kita. Nah. Tapi orang lain ni jangan kata hak sunat, hak wajib pun pandai remeh-temeh. Betul tak? Mana? Tu kita duk sibuk ambil waktu kita hidup. Ni, orang mati lah ni.
Sebenarnya masih lagi belum boleh dimandi lagi kalau dia dicah Covid. Oh, ambo baru tahu. Balik raya hari tu, ambo pergi singgah di beraya di pondok Al-Fadil Ustaz Abu Usamah. Satu orang ulama muda lah di Terengganu kita ni. Kalau di Terengganu tu, dia ni setiap hari Minggu kalau tak silap, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin kalau tak silap, dia akan naik ke Kuala Terengganu untuk ada klinik fik. Satu orang panggil slot khas di pejabat mufti tu, untuk siapa-siapa yang ada kemusykilan ke apa soalan, mari tanya soalan fiqh. Memang orang alim sungguh dalam bab fiqh. Saya pun banyak dulu tengok video masuk dalam grup private dia kan. Jadi pergi ziarah dia di pondok dia di Kemaman lah. Jadi dia pun luah kan apa dia kata, ustaz tahu dah lah ni dia kata. Orang yang meninggal dunia lah ni sekarang ni dalam keadaan suasana kita ni bukan pandemik lagi, endemik lah ni. Sebenarnya kalau orang tu dicah oleh hospital Covid, maka dia tak bagi kita urus, dia ambil terus kita mayat jenazah keluarga kita ke meninggal dunia tu, bagi ke hospital, dia urus. Mak kata apa masalah kalau dia urus? Mujur baru kata ni. Masalahnya ustaz, dia masih lagi tayamum. Tayamum dulu ke tayamum. Kerana takut sangat kau menata Covid ni, kita tayamum dulu. Nah, tak ada hal lah. Tayamum dulu pun belapik takutnya. Nah, orang hak tayamum pun pakai sarung tangan, pakai supaya naik angka sawer tu. Nah, lepas tu lapik pula plastik, tayamum atas plastik. Nah, dululah. Sampai mula-mula orang panggil pandemik. Nah, Covid duk gila babi tu tu. Pahala ni dia buat ada plastik. Baguslah buat plastik. Lepas tu tukar hak tajhizil mayyit, tukar hak urus jenazah ni, dia pakai sarung tangan ke? Sama ke? Tapi dia ambil debu tu pak, dia tekuk di muka mayat. Boleh pula nak sentuh kulit. Nampak tak? Jadi cuba kita fikir tengok. Nah, hamba kata yo, kau kata dia pun tunjuklah video-video. Nah, bila tunjuk video tu kat hamba orang mari, dia sungguh. Cumanya video-video ni ahli keluarga si mati tu tak benarkan untuk upload. Nah, hamba kata minta lah kata sensor ke muka ke apa dah tu ni. Kerana perkara ni wajib. Tajhizil mayyit ni wajib mandi. Nah. Wajib mandi. Asal dia kena guna air. Bila tak boleh guna air tu barulah orang panggil ganti bagi air ialah debu tanah. Nah, ada 21 sebab yang mengharuskan bagi tayamum. Nah, bukan tak ada air saja, ada air pun kalau tertegah nak guna gapo, itu mengharuskan bagi tayamum. Artinya tayamum ni ganti bagi wudu. Ganti bagi mandi. Ada. Wudu sunat aja kalau orang panggil wudu pada mayat. Tapi walaupun orang panggil wudu tu sunat, kita ambil pada mayat, niat nak berwudu pada mayat tu wajib. Dia terbalik ya. Mandi mayat tu wajib, niat memandi mayat tu sunat. Itu balik sikit dah. Gitu. Tapi apabila dah kita kata boleh dah kena pada kulit si mati. Nah, apa lagi ilat tertegah nak guna air? Nah, idzan tafal illah intafal ma'lul. Bila ternafinya illah maka ternafilah ma'lul. Jadi hamba mari teringat ketika mana hari tu hok duduk geger lepas boleh dah tubik daripada rumah ke, geger orang duduk mandi jatuh tino dalam Sunway Legung, ingat tak? Ada video dalam Facebook kat sini. Jatuh tino duduk beram. Mandi berjoget, capu habis tino jatuh dalam Sunway Legung. Pas kita protes-protes, keluarlah kenyataan daripada pihak yang bertanggungjawab dengan kesihatan. Dia kata kan? Dia kata air ni tidak boleh menyebabkan tersebarnya Covid. Betul tak? Maka tidak ada apa-apa tindakan yang boleh diambil kepada orang yang mandi di Sunway Legung, di Sunway Tambung, ke mana tempat-tempat orang panggil mandi kolej ramai-ramai tino jatuh pakat duk masuk habis sekolah. Jadi kalau air itu tidak boleh menyebabkan tersebarnya Covid, berapa mandi mayat air itu boleh tersebar Covid? Cuba fikir tengok.
Jadi apa kata ustaz sebagai orang yang dekat dengan jabatan mufti, ustaz tak bersuara ke? Habis dah dia kata. Bersuara ke ahli majlis fatwa pun bersuara dah. Kau pihak kerajaan negeri pun bersuara dah. Orang politik pun bersuara dah. Semua pakak senyap. Boh ke marah pula kamu. Oh, pelik. Kalau lagu ni jangan kata hudu. Nak kata ni. Mani mayak pun tak berani. Nah? Berat ni. Ni benda wajib ni. Tak kena kita tak apalah. Takut kita mati lagi dan mau mari cah kena covid, tak mandi juga mayat kita kau mana. Baru terasa. Dok kita pun tak apalah. Anak bini kita ko, waris waris kita, keluarga kaum kerabat kita ko, baru tahu. Jadi kalau orang panggil benda tu tak boleh nak ditayamum, tak perlu tayamum dah. Bapa kau dia kalau guna air, duk jauh dah kita takut sangat ke covid ni. Duk jauh, flu cucu. Dah boleh setuh dah dengan plastik tayamum boleh setuh. Lepas tu pakailah juga dengan sarung tangan, gosok-gosok sikit biar orang panggil mengalir air tu celah-celah mana hok belipak-belipak di kulit mayat. Apa masalah? Jadi tak boleh ni. Ni perkara-perkara gini kita kena pakak mikir, pak kena bersuara gitu. Takut demo ni duk sibuk nak dekat pilihan raya, duk cara mana alah kau agama ni. Duk sibuk kena menang kau kena kalah ni. Tu ni kewajipan agama. Nguruh jenazah tajhizil mayyit ni orang panggil kewajipan agama. Jadi benda wajib ni, benda wajib kita kena pakak-pakak bersuara. Itu. Lalu dia pun tanyalah ke syekh-syekh Arab daripada Syria ke daripada Jordan ke mana itu tunjuk mesej kamu. Negara-negara Arab semuanya mandi mayat belaka dah lah ni. Covid tak covid mandi belaka dah. Sebab apa? Sebab kita duduk di musim di peralihan daripada pandemik kepada endemik. Nampak mana benda ni? Tu lagu tu. Jadi kenapa kita ni masih lagi tayamum? Itu soalannya. Tayamum pasal apa? Dia kata pasal covid Ustaz. Dia kata air tu tidak boleh menyebar ke covid. Lepas tu apa duk tayamum lagi? Guna air pun tak apalah. Kau mana? Tu cakap mikir ni. Tu. Jadi bila kita tengok video tu air kata tak kena buat kerja lagu ni. Dah boleh setuh dah. Gak sebelum ni kita takut sampai tayamum buat atas plastik. Hala ni tak ada dah plastik. Tapi tayamum juga kena kulit. Dah kalau kena kulit baik kena air selalu. Tak ada benda yang menghalang dah daripada kena kulit mayat tu. Walaupun dia covid sekalipun. Daripada debu baik air tu. Kerana air itulah hak wajibnya. Tayamum debu ni orang panggil ganti bagi air. Kalau tak boleh guna air tu baru tayamum. Dah kalau boleh dah kena kulit. Pakai air tu. Apa kedianya? Ni kau ginilah. Patutnya kita kena pakak-pakak bersuara. Kerana perkara ni wajib, kewajipan dalam agama kita. Jadi dia minta tolong hamba berkecek juga soal ni. Dia kata tak ada orang nak bercakap. Bahkan bila dia bersuara ke masjid, ke surau dalam Facebook dia berapa, dia pula hak di pulau, dihina dan sebagainya. Ini pelik pokok kita ni. Ni. Ya tok guru ni tak boleh gitu. Dia kena bercakap benda hak sebenar. Tak ada kira lah. Orang marah dia jangan bercakap lah. Punuh kerajaan kita, punuh politik kita. Apa-apanya benda wajib kena bercakap, tak boleh tak bercakap. Kena royak. Kalau kena kau mayat orang tua kita, adik-beradik kita, bini kita, kau kita sendiri ke, dia mau cah covid, lepas tu tak mandi lagi lah ni, pakai duk tayamum atas kulit gitu. Ya memanglah dia mau tanggung belaka, esok tu esok ada demo. Tapi kita ni tak kena berserah gitu saja. Orang-orang alim kena bersuara. Kena bersuara sebab ni kewajipan dalam agama. Bila kita tanya sebab apa tak boleh mandi lagi? SOP masih lagi tidak berubah. Sebab SOP bukan sebab agama. Kalau sebab agama tanya pula SOP siapa hak letak? Orang agama sendiri. Pas tanya orang agama, apa tak boleh kena air lagi? Sedangkan ni tayamum tu boleh rapat kulit dah. Jadi bila boleh debu tu rapat kulit, orang hak tajhizil mayyit tu tekuk di muka mayat, tak ada guna plastik gapo. Maknanya bolehlah kena ke kulit. Apa-apa tak guna air selalu kena ke kulit.
Tu. Ayah kata tak boleh lagi sebab kita tak mesyuarat lagi. Oh, kena mesyuarat dulu. Nah, Allahu Rabbi, doa-doa minta-minta lah kalau ada di kalangan kita meninggal dunia, terselamat daripada dicah COVID. Kalau terselamat tak apa, boleh mandi mayat seperti biasa. Nah, hanya masalah lainnya kalau dicah sebagai COVID, masih lagi tidak boleh dimandikan. Sedangkan memandi mayat tersebut hukumnya wajib. Itu wajib. Jadi amu nak tanya lagu tu lah kalau dia mau panggil lah. Apa ustaz dok gaya-gaya bising-bising kata. Nah, patuh jelah SOP. Amu nak tanya apa orang mandi sanui legung tak apa. Nah, boleh jawab kata air itu tidak boleh memberi penyebaran penularan COVID-19 ni. Nah, padahal duk capu tina jatuh. Nah, patut kalau mandi mayat, bukan kita mandi sekali dengan mayat. Nah, sembuh jauh tak apa. Dah takut sangat ke COVID ni. Sembuh jauh tak apa. Nah, tapi jangan guna pilih pilih car wash tu kasar sangat, tu tajam sangat hanya ke mayat tu. Maknanya laju sikit air pun duk jauh boleh juga sembuh. Nah, apa masalah guna dengan air, kembali kepada asal. Nah, itu. Jadi perkara-perkara gini mesti kita kena bersuara. Kalau kita tak pakat ramai-ramai bersuara, barangkali orang atas buat-buat gitu, ngam begitu je. Nah, kita lah kena jaga agama kita. Ni agama kita, kita nak beramal agama kita. Nah, tu. Nak harap orang ada jawatan, ada kuasa ke berapa jaga agama kita, payah rupa-rupanya. Nah, tu. Jadi jangan duk cakap soal hudud lah. Kalau mani mayat pun tak boleh nak selesai. Bo kecek pani bak huduk. Nah, mari pula kat pilihan raya huduk pula. Ni. Rakyat dia bo bak huduk Nah, mani mayat dia mau tak boleh nak selesai. Dia mau marah nak pula orang bersuara tentang kewajipan guna air. Nah, sedangkan tak ada illah dah boleh tidak ada satu illah dah yang mengharuskan boleh bertayamum. Ini kita kena pakat bersuara lah. Tanya-tanya khabar kata. Nah, kadang-kadang kita tak memang hamba pun tak kuasa. Kita ni bukan ingat kemati seumur berkali kata ni. Ya tok guru pondok ya lain sikit. Hak warok lah. Nah, ingat kemati banyak. Banyak video tunjuk gambar Allah. Kalau video ni boleh ditunjuk, barulah pakat umat Islam ni pakat mikir tengok. Nah, guna kepala otak mikir tengok. Itu. Tu. Jadi kalau hak dulu tu tayamum atas plastik, kerana takut sangat ke COVID, boleh tahanlah sebab kita tu musim duk gila babi dengan COVID. Nah, sekarang ni kita bukan musim tu lagi, bukan musim pandemik, musim nak beralih daripada pandemik kepada endemik. Maka sepatutnya perkara tersebut pun kena berubah juga. Nah, daripada tayamum kepada kembali asal mandi pada mayat tersebut. Itu. Habis. Jadi ingat. Nah, nak dikira tiga tu bila? Apabila meratai basuhan yang pertama. Jadi kalau basuhan yang pertama tu tak rata lagi, kita basuh muka, ke basuh tangan, ke basuh kaki, ke sapu kepala. Nah, sapu kepala tak apalah, tak syarat rata. Nah, kalau tangan muka hak jenis basuh. Hak jenis basuh lah biasa hak kena ratanya. Kalau tak rata lagi dengan basuhan pertama, maka tidak dikira orang panggil basuhan yang pertama. Lepas tu kalau kali kedua tu baru rata, barulah dua kali basuh tadi tu baru ghuslatun wahidatun. Selepas tu baru dibilang basuhan yang kedua dan seterusnya basuhan yang ketiga. Habis. Kemudian kata dia lagi dan hasil, maknanya dapat pahala meniga-niga, makna dapat pahala taslis. Itu. Dapat pahala kita tu buat meniga-niga pada air yang berlari. Pada air yang berlari. Berlari ni maknanya supaya sungai tu lah. Bukan berlari ada kaki hunggap jogging, bukan. Air yang berlari mana air yang mengalir. Nah, air yang mengalir. Dah. Pada air yang berlari tu dapat pahala taslis, dapat pahala meniga-niga tu takluk pada kata hasil. Mana takluk pada kata dapat? Dengan lalu 3 perlarian. Tu contoh kita ambil air tu di sungai. Nah, jadi kalau kita celup sekali, akak sekali celup pula. Nah,
2 kali. Celup pula 3 kali. 3 kali perlarian dapat, orang panggil 3 kali basuh dapat. Kenapa? Air itu air jenis mengalir, berlari orang panggil air jenis mengalir. Itu. Dan pada air yang tenang, jadi kalau air hok berlari tadi tu, kita gerak sikit pun tak apa, duduk dalam tu gerak 3 kali je. Tak apa dah. Setengah kata tak payah hakak, tak apa. Kita masuk itu gerak sengit. Jalanlah tu. Boleh taslih tu. Sebab apa? Air tu jenis air sungai berlari, mengalir. Dan pada air yang tenang. Pada air yang tenang ni atah pada kata pada air yang berlari. Pasal sepepak barunya dan hasil yakni dapat pahala meniga-niga yakni taslis, dapat pahala meniga-niga basuh anggota wuduk tu pada air yang tenang. Mana air hak tak mengalir itu, mana air hak tenang ni. Tu. Dengan digerak-gerakkan 3 kali gerak. Gitu tu pada kolah tu lah. Kalau tadi kita kena 3 kali perlarian maksudnya, akak naik gitu. 3 kali perlarian. Kata kalau air hak mengalir. Kalau air hak tenang ni pula, tukar tadi. Salah tadi dah. Jadi kalau air hak mengalir, kita basuh anggota kita tu dengan 3 kali lalu pada orang panggil air yang mengalir tadi tu, baru dapat pahala taslis meniga-niga. Tukar. Kalau air hak tenang tu pula, kalau air hak tenang maknanya air kolah ke, air kolah tu air tenang tu, air kolam ke, swimming pool ke, kita puk masuk dalam tu, menyelai dalam tu. Lepas tu nak 3 kali lagu mana? Dapat pahala meniga-niga tu dengan digerak-gerakkan 3 kali gerak. Ada tu ni. Gerak 3 kali tu dapat dah orang panggil taslis. Apa kita nyelai dalam kolam tu lah. Gerak. Muka. Gerak ikutlah 3 kali. 1, 2, 3. Ya dah tu. Tak tangan 1, 2, 3. Duduk dalam kolam. Air tu tak gerak, air tak mengalir. Tukar tadi dah. Jadi kalau air hak mengalir tu kita kena masuk waktu baik, masuk waktu baik. Gitulah. Waktu muka kita suruh akak, lepas tu suruh pula akak. Itu dapat pahala meniga-niga. Tapi kalau air hak tenang, kita masuk dalam air hak tenang tadi tu, seumpama kolam atau kolah, pas nak dapat ke mana pahala meniga-niga. 3 kali gerak dapat pahala meniga-niga. Dapat pahala. Gitulah. Itu tengok. Dan hasil meniga-niga, mana dapat pahala taslis, dapat pahala meniga-niga basuh anggota wuduk ni pada air yang tenang. Dapat tu dah ke mana? Dengan digerak-gerakkan 3 kali gerak. Digerak-gerakkan anggota wuduk kita tu dengan 3 kali gerak. Dah. Baik. Habis itu. Kemudian kata dia, dan makruh dilebihkan atas 3 kali. Jadi kalau orang panggil basuhan kita tu sudah 3 kali, sama ada kali pertama tu belum lagi meratai, kemudian kali kedua barulah meratai, walaupun 2 kali tapi dikira ghuslatun wahidatun, 1 kali basuh. Kemudiannya barulah dikira selepas tunya kali kedua, dan setelah tu 3 kali. Tiba-tiba kita nak basuh lagi, itu makna lebih daripada 3 kali. Maka makruh hukum dia itu. Tu makruh ni mutaakhir mazhab Syafi'i ni. Ulama bukan mutaakhir juga, ulama mutaqaddim pun mazhab Syafi'i hukumkan makruh. Tapi kalau ikut Imam Syafi'i sendiri dalam kitab dia tidak hukumkan makruh. Dalam kitab dia kata, Imam Syafi'i sebut dalam kitab wala uhibbu lil mutawaddi'i an yazida ala thalathin. Wala uhibbu, dan aku tidak suka lil mutawaddi'i, bagi orang yang berwudu, an yazida, oleh bahawa melebihlah ia mutawaddi' itu di atas ala thalathin, di atas 3 kali basuh.
Imam Syafi'i kata aku tak suka orang berwuduk ni lebih daripada 3 kali basuh. Wa illam zada lam akrahu gitu. Dan jika melebihi juga tidak aku makruhkan akan dia, tidak aku menghukumkan dengan dia tu makruh. Tuh. Tapi makruh di sini katanya Imam Nawawi, maksud Imam Syafi'i kata wa illam zada lam akrahu, maksud makruh Imam Syafi'i ini bukan dengan makna makruh yang kita faham, tapi dengan makna tidak aku haramkan dia. Jadi kalau gitu Imam Syafi'i pun memakruhkan juga. Sebab apa? Qarinahnya dia kata wala uhibbu, aku tak suka. Mana aku tak suka tu artinya makruh lah. Tapi bila dia mari wa in zada lam akrahu, dan jika lebih daripada 3 kali basuh lam akrahu, tidak aku memakruhkan akan dia. Maksud tidak aku memakruhkan akan dia ni Imam Nawawi kata ialah tidak aku mengharamkan akan dia. Jadi kalau kira-kiranya Imam Syafi'i pun memakruh juga. Gitu. Jadi ini kadang-kadang silap orang apabila dia baca kitab Al-Um selalu tanpa ambil syarah daripada ulama-ulama Syafi'iyah. Dia kata Imam Syafi'i sendirinya tidak menghukumkan makruh pun. Apa dia kata? Tu tengok. Wa in zada, dan jika sekalipun wa in zada, dan jika bukan sekalipun, wa in zada, dan jika dilebihkan daripada 3 kali basuh lam akrahu, dan tidaklah aku memakruhkan akan dia. Sebenarnya maksud lam akrahu sini, tidak aku memakruhkan akan dia sini, tidak aku mengharamkan akan dia. Masuk makruh sini ialah dengan makna haram. Tu sebab apa? Sebab Imam Syafi'i telah memakruhkan dah di awal-awal ibarat tadi. Mana? Wala uhibbu lil mutawaddi'i an yazida ala salasin. Tidak aku suka bagi orang yang berwudu itu oleh bahawa melebihkan di atas 3 kali basuh. Bermakna makruh dah situ. Aku tak suka tu. Mana tak suka situ makna makruh lah. Dibenci maknanya. Nah, kemudian wa in zada, dan jika seorang tu melebihikan basuh dia tu daripada 3 kali lam akrahu, tidak aku memakruh, tidak aku benci pula. Aku mana? Yakni tidak aku mengharamkan akan dia. Itu maksud. Berartinya melebih daripada 3 kali ni bukan hanya ulama Syafi'iyah, ulama-ulama yang mengikut mazhab Syafi'i saja. Bahkan Imam Syafi'i sendiri pun memakruhkan juga. Ini boleh kita tengok syarah dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab. Imam Nawawi dia syarah ke perkataan Imam Syafi'i tadi. Nah, jadi kalau kita mengaji kitab Al-Um saja, mana baca saja kitab Al-Um tanpa ambil syarah-syarah daripada ulama Syafi'iyah, itu yang menjadikan kekeliruan. Tu. Bukan senang Al-Um ni. Ada orang yang suruh mengaji Al-Um, dia tanya, awak mazhab apa? Syafi'i. Awak mengaji tak kitab Al-Um karangan Imam Syafi'i? Suruh baca kitab Al-Um selalu dekat ni. Memang berat kalau baca Al-Um. Anak murid Imam Syafi'i, kalau tak silap nama apa apa? Imam Al-Buwaiti ke? Al-Buwaiti ke? Siapa? Al-Muzani. Tak silap Imam Al-Muzani. Kalau tidak Al-Muzani, Al-Buwaiti. Dia ni anak murid Imam Syafi'i ni. Dia mengaji kitab Al-Um 80 kali khatam baru faham. 80 kali khatam baru faham. Itu anak murid direct tu, bukan anak murid belapis ada cucu murid ke cicit murid, bukan. Direct dengan Imam Syafi'i. 80 kali baca kitab Al-Um tu baru faham. Orang lah ni ambil Al-Um terjemahan Indonesia. Lepas tu dia mau ngaji apa kitab fiqh? Matlaib Badri. Karangan Imam Syafi'i ke tu? Bukan. Syekh Muhammad bin Ismail Daud Fatani. Tak lagi ya. Kita ngaku mazhab Syafi'i kena ngaji kitab Imam Syafi'i ya. Kitab apa? Al-Um selalu. Tu siap. Baca Al-Um tu kan. Kita duk ngaji lebih daripada 3 kali basuh tu makruh. Awak ngaji mana tu? Kitab Matlaib Badri. Tu Syafi'iyah. Imam Syafi'i kata tidak makruh. Mana dalilnya? Wa in zada lam akrahu. Jika ditambah lebih daripada 3 kali, aku tidak memakruhkan akan dia.
Ini kalau kita baca sahih tu ni. Tapi kalau kita ambil syarah ulama Syafi'iyah, seumpama Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, dia syarah balik ibarat tersebut. Mana? Yani wa in zada, dan jika lebih daripada 3 kali, lam akrahu, tu tidak aku memakruhkan akan dia, yani tidak aku mengharamkan akan dia. Maksud dengan makruh di situ oleh Imam Syafi'i lah haram. Bukan makruh tu dah. Sebab apa? Qarinahnya Imam Syafi'i kata dah, wala uhibbu lil mutawaddi'i ay yazida ala salasin. Aku tidak suka, mana aku memakruhkan bagi orang yang berwuduk basuh lebih daripada 3 kali. Tu. Wala uhibbu, aku tak suka makruh, betul tak? Dibenci maknanya. Aku tak suka maknanya aku memandang makruh bagi orang yang basuh anggota wuduk dia lebih daripada 3 kali. Tiba-tiba kalau lebih daripada 3 kali, aku tak memakruhkan. Kan pelik ibarat lagu tu. Sebab tu kita nak faham tu kena ikut mazhab Syafi'iyah. Mana imam dalam mazhab Syafi'i. Mereka lah yang lebih memahami perkataan-perkataan Imam Syafi'i. Tu. Sebab tu kalau ngaji fiqh di Al-Azhar sekalipun, masuk Darul Ifta di Mesir sekalipun, tak sapa al-um. Habis tinggi tu. Majmu' Syarah Muhadzab habis tinggi dah tu. Ni. Jadi hebat orang lain ni. Dengan Arabiahnya tak pandai, Jawi pun tak boleh nulis, jangan kata Arabiah. Jawi pun tak pandai, baca kitab Rumi, dia lekeh. Ngaji kitab Matla'il Badrain ke Hidayatus Sibyan ke dah. Dia lekeh ngaji kitab fiqh Al-Halu, Fathul Qari kalau kita Arab agak. Apa? Al-Um dia. Awak ngaji beli mana kita Al-Um? Beli di pustaka Indonesia tu, Jalan Masjid India ada tu ni. Hak terjemah daripada Indonesia. Ada kat dengan berapa jilid, 15 jilid ke 20 jilid dah tu ni. Yang tebal-tebal ni. Baca sendiri. Kalau terjemah betul, memang gitulah bunyinya. Wa ana, dan aku wala uhibbu, dan tidak aku suka lil mutawaddi'i, bagi orang yang berwuduk, ayazida ala salasin, oleh bahawa melebihkan basuhannya di atas 3 kali. Wa in zada, dan jika dia melebih, lam akrahu, tidak aku benci akan dia, tidak aku memakruhkan akan dia. Pening lagu tu. Apa nak faham lagu mana? Tak dapat tidak, kena ambil syarah alim ulama Syafi'iyah. Gitu Baik. Kalau gitu batal tak? Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab dia kata mana? Idza zada ala salasi, apabila melebihlah seorang mutawaddi itu basuh anggota wuduk dia tu di atas 3 kali, faqad irtakabal makruha, maka sesungguhnya telah mengerjakan perbuatan yang makruh. Mutawaddi tadi dia telah buat perkara yang makruh. Wala yabtulu wudu'uhu, padahal tidak membatallah oleh wuduknya. Hadza mazhabuna, inilah mazhab kami, itu mazhab Imam Syafi'i. Tu. Ini mazhab Syafi'i, lebih daripada 3 kali itu hukumnya makruh, tapi tidak membatalkan wudu. Itu ya dah. Mazhab kami, wa mazhabul ulama ikafatan, dan mazhab ulama kebanyakannya, kafah sini maknanya kebanyakannya, jumhurnya makna gitu. Tapi dia kata wahakad darimiyu, dan telah menghikayat oleh Darimiyu fil istizkar, dalam kitab dia yang bernama Istizkar. Ad-Darimi dia naqal, dia hikayat dalam kitab Al-Istizkar an qaumin, daripada satu kaum di kalangan ulama, annahu bahawasanya yabtulu, bahawasanya melebihkan basuhan daripada 3 kali itu membatalkan wudu. Kama lauzada fis salati, dia buat kiyah bandingannya lagu mana? Seperti mana bandingannya kalau dilebihkan pada sembahyang. Dia buat kiyah basuh 3 kali itu, jadi basuh lebih daripada 3 kali itu batal wudu. Apa? Kiyah dengan orang hak semaya lebih daripada rakaat yang diwajibkan. Batal tak? Batal. Dia kata isyak tak boleh pergi 4 rakaat. Kita kena berdakat 40 rakaat baru kemai imam kita. Tu. Jadi dia pergi kiyah lagu tu. Kiyah tu kiyah fasik. Wa hadza khata'un zahirun, dan ini adalah salah yang sangat
nyata. Jadi ulama dulu pun ada juga salah qiyas ni. Salah qiyas, jadi nak qiyas ni mesti kena belajar molek bab qiyas. Jangan qiyas dak tu kalau qiyas ma'al farid tak boleh, tak sah qiyas fasik. Benda ada dalam nas contohnya tak boleh dah kita nak qiyas. Benda ada dalam nas terus sebut terus terang. Dia hak nak qiyas ni benda hak tak ada dalam nas. Seumpama kita kata mana ni? Kasba, heroin, pikuda, ada dalam Quran? Ada. Innama harrama alaikumul kasba wat taiga wal heroin wal dada. Mana ada gitu dalam Quran? Lepas tu nak haraikan lagu mana? Tu pakai qiyas. Qiyas aulawiyah dia panggil. Tak kena. Bukan qiyas aulawiyah. Bukan qiyas aulawiyah, bukan salah. Qiyas bin nas dia panggil. Ingat tu ni? Ya ada 9 jenis qiyas kalau tak silap. 9 jenis qiyas. Jadi qiyas dengan nas mana? Dalam hadisnya disebut, dalam Qurannya sebut innama harrama alaikum innamal khamru wal maisir. Sesungguhnya khamar. Itu disebutkan innamal khamru. Dalam hadis pun disebut khamar. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Itu tiap-tiap khamar itu memabukkan. Kullu muskirin khamrun, tiap-tiap yang memabukkan itu khamar. Wa kullu khamrin, dan tiap-tiap khamar itu haramun, haram. Maka pakai qiyas lah. Wa kullu muskirin haramun, dan tiap-tiap yang memabukkan. Tak kira nama dia tu dadah ke, heroin ke, apa ke, maka haram hukum dia. Gitu. Itu pakai qiyas tu. Sama juga dalam Quran Allah Taala tak sebut jangan kamu sepak terajang mokpokmu, enggak ada itu. Hak dalam Qurannya fala taqul lahuma uffin, jangan kamu kata pada mokpokmu. Apa tu? Terajang mokpok boleh Jangan kata jangan ni. Tapa mokpok boleh. Tak ada dalam Quran fala tadribu lahuma, jangan kamu pukul kedua ibu bapa kamu. Tak ada tu. Jadi kalau nak marah ibu bapa kita jangan kata jangan teking dia, jangan jerkah kau tinggi suara, tapa tu gitu. Begak. Apa tu? Pakai qiyas aulawiyah atau qiyas aulawiyah gitu. Maknanya kalau meninggi suara saja sudah diharamkan, mimbabil aula, lebih lagi kalau perkara tersebut lebih daripada tu mana tapa kau sepak kau gusti tomoy, tu lebih haram lagi. Itu mana tu orang panggil qiyas aulawiyah. Banyak ada jenis 9 qiyas lah. Tiba-tiba benda ada lain nah sebut dah kata contoh. Semaya sunat tasbih. Contoh ni. Semaya sunat tasbih ni diampun dosa dengan Allah. Bukan, diampun dosa besar, dosa kecil. Dosa dahulu, dosa kemudian. Dosa buat secara terang-terangan, dosa sembunyi-sembunyi. Dosa yang dahulu, dosa yang kemudian. Dosa yang dibuat dengan sengaja, dosa yang dibuat dengan tidak sengaja. Maka tak disebut dosa dengan makhluk. Maka tak boleh kita qiyas. Benda ada dah. Nak qiyas dengan kamu tak boleh. Qiyas dengan fadilat berwukuf di Arafah. Mana ada fadilat berwukuf di Arafah dosa dengan makhluk tu diampun? Nak qiyas lagu mana? Kalau gitu sedap awak dosa dengan makhluk. Saya sepak awak, saya curi barang awak, saya ropok, saya ngopak maki hamu awak, saya pun semaya sunat tasbih cukup. Tak payah minta maaf. Akal fikir pun tak kena dah. Kita tapau orang, kita gocoh muka orang, kita maki orang, kita mengaib orang, kita memfitnah orang. Kita apa tu? Nak tobat senang. Semaya sunat tasbih selesai masalah. Ikut dia nak buat mana. Mana boleh. Benda ada lain dah kita tak boleh qiyas. Jadi kalau kita qiyas juga salah orang panggil. Qiyas tu qiyas ma'al farid. Ingat baik-baik tu. Jangan kita terpengaruh. Tu jangan terpengaruh. Kalau ada jumpa video-video kau dalam YouTube ke apa, jangan terpengaruh. Silap tu. Kesilapan di atas kesilapan. Tu. Baik. Habis itu. Jadi dia kata dan makruh dilebihkan basuhan anggota wuduk tu atas 3 kali makruh.
dan dikurangkan daripadanya daripada 3 kali makruh juga. Ini di sisi mazhab kita Syafi'i makruh. Tuh. Walaupun ada hadis Nabi SAW tawadda marratan. Sekali-sekali ya basuh. Marrataini. Tapi di sisi ulama Syafi'iyah kita kata, itu bukanlah Nabi mulazamah seperti itu wudu Nabi. Bukan Nabi senantiasa ambil semaya sekali basuh, sekali sapu, sekali basuh. Dah, hanya beberapa ketika Nabi ambil air semaya sekali basuh atau 2 kali basuh. Apa? Nak menunjukkan di atas haruh semata-mata. Tu. Tapi oleh Imam Syafi'i, oleh mazhab Syafi'i kitanya dihukumkan makruh juga. Sebab apa? Sebab perbuatan tersebut Nabi kita buat tu li ta'limi ahkam syar'iyyah, nak mengajarkan hukum syariat saja. Hak Nabi mengekalinya ialah salasan, 3 kali. Habis itu. Kemudian kita sambung lagi semula, dan muwalatun. Sunat laginya ialah muwalat. Apa muwalat? Yakni berturut-turut. Lagu mana berturut-turut? Yakni sekira-kira kita basuh tangan, basuh kaki, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki tu, antara kepada nak kita basuh muka, lepas tu nak basuh tangan. Antara kita nak basuh tangan pula tu lepas daripada basuh muka, tak kering lagi air di muka ni, kita basuh dah tangan. Itu orang panggil sekira-kira mualat. Jadi kita sambung semula pula insya-Allah. Dan muwalatun, yakni berturut-turut. Wallahu a'lam. Ada soalan kalau ada? Tak ada. Kemahlah kau ni. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah, wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani, wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita nak semaya ni,